Bukit Tuku. Terima kasih, Tuan Speaker. Dari jawapan pihak kerajaan sebentar tadi yang menyebut dan membaca handset Dewan 1983 yang dijawab oleh Allahyarham Datuk Ahmad Yaakob sebagai Menteri Besar pada waktu itu. Secara kebetulannya saya pun berada dalam Dewan waktu itu sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Lemah waktu itu. Tak ada jawapan. Tapi saya nak sebut sini ialah jawapan daripada pihak kerajaan sekarang. Yang disebut tadi sedikit sedutan daripada jawapan pada 1983. Sementara tadi Ibu Ahmad ada menyebut panjang lebar berkenaan dengan kalau sekiranya kita dapat wang tersebut, maka sebagian besarnya pembangunan rohani dan jasmani ataupun material dan spiritual. Saya menghitung dari patah ke patah. Saya rasa ratio di antara rohani jasmani tadi ada beza sikit. Dan inilah yang membimbangkan kita. Kerana apa berlaku pada waktu Perda ditubuhkan dahulu. Dan semua pemimpin UMNO waktu itu tidak sedar. Di mana peneroka Perda waktu itu dimasuk atau dihasuti dengan materialistik atau kebendaan yang amat sangat pada waktu itu. Dia berakar umbi dan berakhir dengan baru ini pihak Majlis Ugama Islam Negeri Pahang mengumumkan bahawa 80% daripada peneroka Perda tidak membayar zakat fitrah. Itu disebut oleh pihak Majlis Ugama Islam. Saya nak tanya Yang Berhormat sekalian ini, tanya pihak kerajaan sekalian ini. Adakah kerajaan tidak menaruh kebimbangan apabila kita mendapat wang yang begitu banyak? Perubahan yang begitu cepat, kejutan budaya akan berlaku, maka menyebabkan kerajaan waktu itu akan berada dalam keadaan terlima untuk mengatasi masalah materialistik di kalangan rakyat, khususnya mereka-mereka yang berada dalam Barisan Nasional. Terima kasih. Yang Muhammad minta bayar zakat macam mana tadi? Petroleum. Ya, Felda tak bayar zakat. Peneroka Felda tak bayar zakat. Jadi nanti tak ada orang terima zakat, tak boleh bayar zakat di Kelantan. Yang Muhammad, tiap-tiap satu perkara ada keadaan mereka sendiri, dan tak ada baik dan buruk bagi semua perkara. Tidak ada buruk bagi yang mutlak bagi satu-satu perkara. Miskin boleh jadi baik, dan kaya boleh jadi baik. Miskin boleh jadi buruk, kaya boleh jadi buruk. Seperti hadis Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufran. Kalau terlalu miskin sampai fakir, itu mungkin boleh membawa kepada kufur. Jadi ada buruknya fakir yang terlampau, ya. Pada masa yang sama, sendiri ada baiknya. Kerana Nabi SAW bersabda, Allah mayini miskinan wa amitni miskinan. Hidupkan saya sebagai seorang miskin dan mati saya sebagai seorang miskin. Dan orang miskin tidak mesti dia tak ada wang, tetapi miskin bermakna dia telah menggunakan semua wangnya untuk kerja-kerja ibadah. Sebagaimana Nabi SAW satu masa ada orang Badui datang, Nabi bawa dia di antara Bukit Uhud. Ini semua kambing tuan ambil. Jadi Nabi jadi balik miskin. Tadi ada satu lembah kambing, tapi kambing ini telah diwakafkan untuk fisabilillah. Dan Nabi wafat sebagai seorang miskin. Dan setiap orang miskin yang beriman, mereka akan masuk syurga lebih awal daripada orang kaya yang baik. Apatah lagi orang kaya yang jahat, orang kaya yang ambil harta orang, mereka lagi lambat masuk syurga. Dan di akhirat masuk syurga lebih awal, itu dah satu isu. Kita hanya nampak boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Tapi kalau masuk syurga lambat, itu satu penderitaan. Masuk syurga lebih awal, itu satu pengharapan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita berharap kita dihisab dengan mudah. Kalau kita ambil harta rakyat Kelantan 20 tahun, mana boleh hisab dengan mudah? Payah hisab tu. Bayar zakat. Sebenarnya saya sendiri telah minta maklum pada Yang Berhormat Tu Guru. Dan Yang Berhormat Tu Guru minta supaya saya bincang dengan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Iraq.
dalam konteks ekonomi Islam, bila ada hasil lombong, termasuk emas, mesti ataupun wajib dipungut zakat galian yang disebut sebagai rikaz. Izinkan saya, yang berhormat Tuan Speaker, mengambil masa sedikit untuk menjelaskan pandangan saya tentang isu ini. Rikaz boleh menyelesaikan semua isu kemiskinan yang ada di Malaysia. Rikaz ataupun zakat harta lombong berbeza daripada cukai ataupun dividen daripada lombong seperti petroleum dalam kes kita ini. Kerana rikaz adalah tertumpu kepada 8 sasaran anggota masyarakat bagi penyusunan semula sosial dan ekonomi. Kalau kita katakan, yang berhormat, takut kepada banyaknya duit, bagaimana kita nak mengupas saranan Islam supaya penyusunan masyarakat dilakukan melalui instrumen zakat, di mana yang kaya dikenakan zakat bagi membantu yang miskin dan menderita. Bahkan tiap-tiap masa ibadah kita dirujuk kepada orang miskin sebagai indikator. Kalau hari raya, zakat fitri kita adalah untuk orang miskin. Hari korban, daging korban kita adalah untuk miskin. Kalau kita melakukan kesalahan dalam masa haji, kita dikenakan bayaran untuk orang miskin. Bermakna penyusunan masyarakat menerusi sosial dan ekonomi dibolehkan dan diizinkan, bahkan digalakkan. Tinggal lagi bagaimana untuk mengelakkan masyarakat merasa terlalu materialistik. Ya. Dalam kes rikaz tadi, kalau kita katakan satu masa cadangan rikaz ini dikenakan pada Petronas, katakan 10 bilion satu tahun, 2.5% keuntungan dikenakan sebagai rikaz, saya yakin kemiskinan daripada Perlis sampai ke Sabah insya-Allah boleh selesai tak sampai masa 4 tahun. Ya, dan ini terbukti semasa pemerintahan Omar Abdul Aziz, di mana Omar Abdul Aziz hanya memerintah 2 tahun 6 bulan. Tetapi diriwayatkan pembayar-pembayar zakat terpaksa berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, hatta sampai ke utara Afrika kerana tidak menemui kumpulan masyarakat yang layak menerima zakat. Jadi ini bukan satu masalah. Inilah pencapaian kelebihan Islam dalam pengurusan ekonomi. Oleh kerana itu, zakat adalah sangat penting dilaksanakan bagi hasil-hasil pelombongan. Saya sendiri melalui Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Daud Iraq sedang menyiapkan satu kertas untuk pertimbangan kerajaan supaya hasil emas dan hasil lombong kita yang lain juga dikenakan kutipan rikaz bagi menambahkan keberkatan dan juga keberkesanan penggunaan bagi tujuan-tujuan telah saya sebutkan tadi.